Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 6 ingin membentangkan tentang pengurusan keselamatan kebakaran. Tajuk yang pertama adalah panduan mencegah kebakaran. Kebakaran boleh dicegah jika semua warga universiti dapat mengamalkan sikap berhati-hati, tidak cuai dan bertanggungjawab dalam mengendalikan api dan punca-punca yang menyebabkan kebakaran. Berikut adalah antara kecuaian dan kelalaian yang perlu dihindar oleh warga universiti untuk mengelakkan dari kemusnahan akibat kebakaran. Yang pertama, membom puntung rokok dan mancis yang belum dimatikan bara atau api di merata tempat. Yang kedua, merokok dalam bilik kediaman terutama di tempat tidur. Yang ketiga, merokok dalam stor atau bilik penyimpanan gas atau cecair mudah terbakar. Yang keempat, tidak memadamkan api sepenuhnya sebelum meninggalkan tempat pembakaran. Yang kelima, merokok semasa membawa atau menuang cecair yang mudah terbakar. Yang keenam, tiada pengawasan ketika membakar sampah sarap. Yang ketujuh, membiarkan kanak-kanak bermain mancis dan api. Yang ke-8, membiarkan percikan api dari mesin atau kerja kimpalan terkena bahan yang mudah terbakar. Tajuk yang kedua adalah panduan kawat kebakaran atau pengungsian bangunan. Latihan kawat kecemasan atau kebakaran perlu diadakan di setiap fakulti atau pejabat atau kolej kediaman di dalam kampus atau premis milik UTHM yang berada di luar kampus sekurang-kurangnya 1 tahun sekali oleh Pusat Tanggungjawab PTJ. Setiap PTJ juga perlu menyedia dan mempamerkan pelan laluan kecemasan di setiap bangunan untuk pengetahuan penghuni dan pelawat. Latihan kawat kecemasan atau kebakaran perlu diadakan untuk tujuan berikut. Yang pertama, mereka yang berada di dalam bahaya tahu dan dapat bertindak dengan tenang dan teratur. Yang kedua, di mana perlu, mereka yang diberi tugas-tugas khas semasa berlaku kebakaran atau kecemasan dapat menentukan keselamatan orang lain yang berada di tempat kejadian. Selain itu, tangga-tangga bangunan hendaklah digunakan mengikut cara-cara yang ditentukan atau dirancangkan. Pengosongan bangunan boleh dilakukan dengan cepat dan juga teratur. Arahan latihan kawat kecemasan atau kebakaran. Kawat dan arahan atau peraturan mengenai cara-cara untuk bertindak dengan cepat semasa berlaku kebakaran perlu dirancang agar mereka yang terlibat tidak ragu-ragu untuk bertindak dan suasana kelam kabut serta membahayakan dapat dielak. Notis arahan yang ringkas dan mudah difahami hendaklah diletakkan di tempat yang mudah dilihat serta dibaca oleh semua penghuni, staf dan pelajar. Bagi latihan ialah latihan mengosongkan bangunan perlu diadakan sekurang-kurangnya setahun sekali supaya segala pergerakan yang dirancang difahami dengan sepenuhnya dan boleh dilakukan pada bila-bila masa sahaja. Sebagai contoh, mengadakan kempen bomba di sekolah. Melalui kempen tersebut, pelajar sekolah dapat mengetahui tentang kebakaran. Daripada latihan tersebut, mereka dapat membantu menentukan bahawa kawat yang dijalankan tidak mengakibatkan bahaya dan kerosakan kepada harta benda, dapat mengetahui tempat-tempat yang berbahaya seperti bahan-bahan kimia dan bilik-bilik Swiss utama elektrik yang mana memerlukan tindakan yang lebih berhati-hati dalam menggunakan alatan keselamatan. Terusnya, mengenal pasti kedudukan alat pemadam api dan halangan-halangan di laluan yang mana boleh mengganggu kelancaran menyelamatkan diri. Selain itu, melalui latihan juga boleh memberi kecekapan dan kepantasan menjalankan kawat untuk mengosongkan bangunan ke tempat yang selamat dalam tempoh kurang dari 4 minit. Bagi peraturan kawat pula, ialah bahaya kebakaran sentiasa dihadapi dan boleh berlaku bila-bila masa sahaja, dan jika berlaku, pastikan penghuni tahu untuk bertindak. Sebagai contoh isyarat kebakaran. Yang pertama, membunyikan penggerak kebakaran atau alarm dengan memecahkan break glass yang berhampiran jika diketahui atau melihat kebakaran di bangunan. Yang kedua, menghubungi segera balai pengawal. Dan yang ketiga, keluar dari bangunan untuk menyelamatkan diri ke tempat
yang selamat serta memberitahu penghuni lain berkenaan situasi tersebut. Bagi tempat berkumpul pula, ini ialah tempat sekiranya berlaku kecemasan di bangunan, penghuni, kaki tangan dan pelajar hendaklah berkumpul di tempat yang telah ditetapkan oleh universiti. Sebagai contoh, panggilan baris, roll call. Setiap orang di dalam bangunan bertanggungjawab untuk menentukan pemeriksaan dijalankan dengan cepat semasa panggilan baris diadakan. Ini adalah untuk menentukan bahawa semua penghuni telah keluar dan tiada yang terperangkap di dalam bangunan. Jika terdapat penghuni yang tidak ada dalam perbarisan, lapor kepada warden penyelamat untuk tujuan menyelamat. Dan contoh lain ialah melawan kebakaran. Kaki tangan atau warden melawan kebakaran yang telah diberi tanggungjawab untuk melawan kebakaran perlu menggunakan alat pemadam api yang sesuai untuk memadam api atau mencegah kebakaran dari merebak. Tindakan oleh penghuni, staf dan pelajar apabila mendengar bunyi loceng kecemasan kebakaran. Yang pertama, berhenti melakukan sebarang kerja dan simpan semua fail penting ke dalam kabinet. Yang kedua, menutup semua punca kuasa elektrik. Yang ketiga, menghentikan segala operasi mesin ataupun jentera. Yang keempat, tutup semua suis ataupun punca gas ataupun bahan mudah terbakar atau lain-lain yang terdedah. Yang kelima, jangan membuat panggilan telefon yang tidak perlu. Yang keenam, tutup semua tingkap dan pintu kecuali pintu yang hendak digunakan untuk jalan keluar. Dan orang yang terakhir, keluar dikehendaki tutup pintu. Yang ketujuh, memastikan lorong-lorong dan jalan keluar tiada halangan. Yang kelapan, berjalan keluar dalam keadaan teratur, tenang dan tidak berpecah. Yang kesembilan, bagi kerjasama dan ikut arahan pasukan Emergency Response Team ataupun ERT dan mengawal keselamatan. Peraturan keluar menggunakan ke tempat selamat. Jangan berlari. Jangan tolak-menolak antara satu sama lain. Elakkan daripada cuba bersembunyi dalam bilik air ataupun tandas. Jangan buat kecoh dan kelam kabut. Jangan berpatah balik untuk mengambil barang tertinggal. Semasa berjalan keluar, bangunan mestilah dengan tenang dan teratur. Jangan berpecah dari barisan sehingga sampai ke tempat selamat yang ditentukan. Bagi pelaksanaan dan peralatan lengkap bomba, sebagai contoh, hos bomba, alat pemadam api, dan pita amaran dan helmet bomba dan sarung tangan bomba. Pejabat pengurusan dan pembangunan harta bina dikehendaki menentukan penempatan penyelenggaraan penggerak kecemasan dan peralatan melawan kebakaran berfungsi di setiap bangunan. Sebagai contoh, pihak berkenan perlulah membuat pemeriksaan mingguan atau berkala. Selain itu, pejabat pengurusan dan pembangunan harta bina dikehendaki menentukan alat mencegah dan melawan kebakaran mencukupi di setiap bangunan seperti yang ditetapkan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Seterusnya, merancang dan mengadakan tanda tunjuk arah keluar ke pintu kecemasan bagi kemudahan penghuni semasa kecemasan dan menentukan tempat yang selamat untuk penghuni berkumpul. Ini bagi memudahkan penghuni untuk mencari jalan keluar ketika berlakunya kecemasan dan penghuni tidak mengalami panic attack dan mengetahui tempat yang selamat untuk menyelamatkan diri mereka. Selain itu, memastikan staf atau pelajar yang dilantik bagi pasukan warden kebakaran telah diberi latihan yang mencukupi bahagian keselamatan dengan kerjasama Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia sentiasa bersedia untuk memberikan panduan dan nasihat berkaitan dengan pencegahan dan keselamatan kebakaran. Seterusnya, sentiasa bersedia menghadapi kebakaran. Yang pertama, bangunan di tempat anda mempunyai pelan pengungsian. Pelajarilah dan cuba turut serta dalam latihan kebakaran, seolah-olah ia seperti kejadian yang sebenar. Tanda bahaya yang palsu bukanlah satu jenaka. Laporkan dengan segera kepada pihak bomba. Kedua, kenal pasti setiap lokasi pintu keluar di bangunan itu bagi memastikan anda dapat keluar walaupun keadaan
gelap sekiranya berlaku kebakaran. Yang ketiga, alat pengesan asap dapat membantu menyelamatkan diri anda hampir 50% lebih tinggi berbanding dengan bangunan yang tidak memilikinya. Jangan cuba alihkan bateri dari pengesan asap. Sistem pacuran basah atau kering dapat menyelamatkan nyawa dan harta benda anda dari gigilan api. Ia dapat melindungi kawasan persekitaran dengan memadam dan mengawal kebakaran. Elakkan dari menggantung apa sahaja barang pada paip pancuran atau pemancungnya. Yang keempat, alat pemadam kebakaran dapat mengawal kebakaran yang kecil. Jangan bermain dengan pemadam kebakaran. Akhir sekali, apabila terdengar lonceng keselamatan berbunyi, segera beredar, tutup pintu sebaik sahaja anda meninggalkan tempat itu. Jika anda tidak dapat melarikan diri, kembali semula ke bilik anda. Tips menyelamatkan diri. 1. Dalam keadaan yang dipenuhi asap, anda boleh menyelamatkan diri dengan cara merangkak dan pastikan kepala anda berada di zon selamat untuk bernafas, iaitu di bahagian 1 hingga 2 kaki, 30 hingga 60 cm dari paras lantai, di mana pada tahap ini udaranya bersih. Kedua, sekiranya anda terperangkap di dalam bilik semasa kebakaran, sebelum membuka pintu, anda hendaklah merasai kehangatan daun pintu, tombol dan bingkai pintu dengan menggunakan belakang tangan. Sekiranya daun pintu dan tombol terasa panas, jangan buka pintu dan carilah jalan keluar alternatif. Sekiranya daun pintu tersebut tidak panas, anda hendaklah melutut dan melengkap bahu ke daun pintu terlebih dahulu sebelum membuka pintu secara perlahan-lahan dan berhati-hati. Sebaliknya, jika asap dan haba mula memasuki bilik, tutup pintu rapat-rapat dan menggunakan jalan keluar alternatif. Yang ketiga, sekiranya anda terperangkap, hubungi pihak bomba dengan segera, maklumkan kedudukan anda, tutup ruang di bawah pintu dengan menggunakan selimut, cadar, tuala dan sebagainya bagi mengelakkan asap masuk ke ruang bilik. Akhir sekali, beri isyarat dengan berdiri berhampiran tingkap anda. Sekiranya tingkap boleh dibuka, buka sedikit di bahagian atas dan bawahnya. Sekiranya asap masuk ke dalam bilik, tutup tingkap dengan segera. Untuk tindakan pengawal keselamatan semasa berlaku kebakaran, peraturan atau arahan ini dikeluarkan adalah bertujuan untuk menjelaskan kepada semua pengawal keselamatan tindakan-tindakan yang perlu diambil jika berlaku sesuatu kecemasan atau kebakaran di dalam kampus. Tindakan pertama yang perlu diambil oleh pengawal bertugas yang melihat kebakaran. Yang pertama, membunyikan loceng isyarat kecemasan kebakaran dan berteriak, "Api! Api! Api!" Yang kedua, membunyikan wisil 3 tiupan pendek berturut-turut dengan sekuat-kuatnya sekiranya isyarat kecemasan kebakaran tidak berfungsi atau tiada di tempat kejadian. Yang ketiga, beritahu pusat kawalan atau pengawal yang lain melalui telefon atau alat perhubungan walkie-talkie. Yang keempat, beritahu ketua jabatan atau bahagian atau pegawai universiti yang berhampiran jika waktu pejabat. Yang kelima, mengarahkan semua penghuni di bangunan berkenaan jika ada keluar dengan segera, tenang dan teratur melalui laluan yang selamat. Yang keenam, cuba padamkan api tersebut jika keadaan mengizinkan. Seterusnya adalah tindakan pengawal-pengawal yang lain. Yang pertama, apabila mendengar isyarat loceng kecemasan kebakaran atau melihat kebakaran berlaku di dalam kawasan kampus, semua pengawal hendaklah pergi ke tempat berlaku kebakaran sambil membawa alat pemadam kebakaran kecuali yang bertugas di pintu masuk atau keluar utama. Yang kedua, pengawal yang bertugas di pintu masuk atau keluar kampus dikehendaki mengawal lalu lintas di pintu masuk supaya tidak mengganggu laluan kenderaan bomba, polis dan ambulans. Yang ketiga, memberi pandu arah kepada pihak bomba, polis dan ambulans ke lokasi sebenar tempat kebakaran. Tindakan yang perlu diambil ketua giliran bertugas. 1.
Hubungi Balai Bomba atau Polis dengan segera. Nombor telefon bomba Batu Pahat 07-434-2444 dan nombor telefon Balai Polis Parit Raja 07-454-1222. Seterusnya, maklumkan kepada pegawai atasan bahagian keselamatan. Yang ketiga, maklumkan jurutera elektrik atau juru teknik elektrik. Yang keempat, mengarahkan semua penghuni di bangunan jika ada keluar dengan segera, tenang dan teratur melalui laluan yang selamat. Periksa dengan teliti tempat-tempat tertentu seperti bilik makmal atau kuliah, pejabat atau bilik pencara dan tandas bagi memastikan tiada penghuni. Tindakan atau tanggungjawab ketua giliran bertugas. 1. Apabila sampai di tempat kebakaran, ketua giliran bertugas dikehendaki mengumpulkan pengawal-pengawal yang hadir untuk dibahagikan tugas. Yang kedua, ketua giliran bertugas dikehendaki mengagihkan anggota kepada dua kumpulan, Seksyen Penyelamat dan Seksyen Memadam Kebakaran. Yang ketiga, mengarahkan juruteknik elektrik atau jentera supaya menutup suis utama elektrik. Tugas Seksyen Penyelamat. Yang pertama, membawa segala keperluan peralatan pasukan penyelamat seperti gas mask, kapak dan tali. Yang kedua, menentukan atau memastikan semua penghuni telah meninggalkan bangunan. Yang ketiga, memberi bantuan atau petunjuk jalan keluar dari bangunan ke tempat yang selamat seperti yang telah ditetapkan. Yang keempat, tentukan semua jalan keluar tidak dihalang. Yang kelima, tentukan semua penghuni berkumpul di tempat yang selamat dan meminta ketua atau pegawai yang bertanggungjawab, iaitu ketua pejabat atau blok, membuat semakan kehadiran staf mereka jika ada yang terperangkap. Dan terakhir, mengawal orang ramai daripada mendekati atau menghampiri atau memasuki semula ke dalam bangunan yang terbakar. Tugas Seksyen Memadam Kebakaran. Yang pertama, membawa pakaian kebombaan, alat-alat pemadam api, hose reel, gas mask dan lain-lain alat pemadam kebakaran. Yang kedua, tutup semua punca elektrik di tempat berlaku kebakaran. Yang ketiga, jika keadaan mengizinkan, cuba alih atau selamatkan barang-barang yang berharga atau penting ke tempat yang selamat. Yang keempat, memadam kebakaran dengan menggunakan alat pemadam api yang disediakan mengikut kesesuaian keadaan atau jenis kebakaran. Yang terakhir, memberi taklimat ringkas dan membantu pihak bomba dalam usaha memadam kebakaran. Tindakan oleh pengawal bertugas jika mendengar loceng isyarat kecemasan kebakaran berbunyi. Yang pertama, pergi ke panel kecemasan di bangunan tersebut bagi mengetahui kedudukan atau lokasi loceng kecemasan yang berbunyi. Yang kedua, pastikan di mana lokasi kebakaran berlaku. Yang ketiga, sekiranya berlaku kebakaran, lakukan tindakan seperti di 1A dan sekiranya tiada kebakaran, matikan bunyi loceng kecemasan agar tidak mengganggu tugas staf lain. Yang terakhir, catatkan perkara dan tindakan yang diambil di dalam buku perharian BIT. Tindakan ketua giliran atau pengawal bertugas selepas selesai tugas. Semua perkara yang dilihat dan dilakukan semasa berlaku kebakaran hendaklah dicatatkan di dalam buku perharian BIT agar dapat digunakan semasa memajukan laporan atau membantu petugas siasatan selepas kejadian berkenaan. Perkara-perkara penting yang perlu direkodkan adalah seperti: yang pertama, masa kebakaran berlaku atau dilihat, dan yang kedua, di mana punca atau bermula kebakaran, dan yang ketiga, masa menerima laporan dan pemberi maklumat, dan yang keempat, masa menghubungi pihak bomba, dan yang kelima, tindakan awal sebelum ketibaan bomba atau polis. Masa pihak bomba tiba di tempat kebakaran, dan yang keenam, nama orang yang tercedera jika ada dan tindakan yang diambil.
Dan yang ketujuh, arahan-arahan lain yang diberi atau diterima dan kepada atau daripada siapa. Dan yang terakhir, laporan lengkap mengenai kejadian kebakaran atau kecemasan disediakan dalam tempoh 24 jam untuk dimajukan kepada Ketua Keselamatan. Okey, raja berikut ialah contoh pelan tempat berkumpul. Dan raja kedua ialah pelan kecemasan ketika berlakunya kebakaran dan tindakan yang perlu diambil apabila berlakunya kebakaran. Yang pertama, tutup semua suis, dan yang kedua, guru berada bersama murid memastikan semua dalam kelas atau bilik-bilik khas keluar. Dan yang ketiga, semua warga sekolah perlu bergerak mengikut laluan kecemasan seperti dalam pelan. Dan yang keempat, semasa warga sekolah mesti bergerak dengan pantas tetapi berhati-hati semasa bergerak ke tempat berkumpul yang telah ditetapkan seperti dalam pelan. Dan yang kelima, beratur mengikut kelas di tempat pengumpulan dan guru perlu memastikan bilangan murid kelas tersebut mencukupi. Dan yang keenam, bergerak dengan pantas menuju ke tempat semua warga sekolah berkumpul dan beratur mengikut kelas masing-masing. Guru akan memastikan sekali lagi bilangan murid mencukupi atau tidak. Dan yang ketujuh, Ketua Keselamatan akan meninjau tempat kebakaran dan melaporkan kepada pengetua, PK Pentadbiran atau PK HEM. Dan yang terakhir, penghuni hanya dibenarkan bersurai apabila diarahkan. Kelas-kelas api. Kelas-kelas api terbahagi kepada 4. Yang pertama ialah kelas A, bagi kebakaran melibatkan bahan api mudah terbakar, jenis pepejal dan mengandungi unsur-unsur karbon seperti kayu, kertas dan sampah. Bagi kelas B pula, kebakaran melibatkan bahan cecair seperti petrol, diesel, tar, verdis dan cat. Bagi kelas C, kebakaran melibatkan bahan api jenis gas seperti hidrogen, acetylene, propanen dan butana. Bagi kelas api kelas D pula, kebakaran melibatkan bahan api jenis logam seperti potasium, sodium, natrium dan kalsium. Jenis-jenis pemadam api. Yang pertama ialah jenis ABC, berbentuk serbuk kering, bersifat seberguna dan dapat memadamkan api dari kelas api A, B dan C. Yang kedua ialah jenis AB, iaitu berbentuk buih sesuai untuk kebakaran berpunca dari cecair dan kayu. Yang ketiga jenis A, berbentuk air sesuai untuk pepejal sahaja dan amat tidak sesuai untuk kebakaran yang berpunca daripada elektrik. Yang keempat ialah jenis CO2, jenis karbon dioksida sesuai untuk semua jenis bahan api. Yang akhir sekali ialah jenis BCF, sesuai untuk semua jenis kelas api. Cara-cara menggunakan alat pemadam api. Yang pertama ialah cabutkan pin. Yang kedua ialah halakan nozzle ke pangkal api. Yang ketiga ialah tekan tuil. Yang keempat ialah layangkan nozzle ke kiri dan kanan. Yang akhir sekali, pastikan kedudukan anda dengan pangkal api lebih kurang 3 meter dan tidak melawan arah angin. Langkah-langkah mencegah kebakaran. Keselamatan ketika memasak. Dilarang memasak ketika mengantuk, pening atau keracunan. Jangan biarkan aktiviti memasak tanpa diawasi. Selain itu, elakkan peralatan mudah terbakar diletakkan pada tempat membakar.
Seterusnya, selalu menggunakan sarung tangan tahan api dan elakkan sarung tangan basah bagi mengelakkan ianya berubah kepada steam yang mampu melacurkan tangan. Seterusnya, dilarang menggunakan pakaian terlalu longgar untuk mengelakkan api terkena pada pakaian. Selain itu, elakkan kanak-kanak dan binatang menghampiri. Pusingkan pemegang periuk ke arah dalam untuk elak daripada ditarik atau tersenggol. Ingatkan juga kepada kanak-kanak bahawa penutup yang panas sangat bahaya. Dan akhir sekali, belajar cara memadam kebakaran kecil. Langkah-langkah mencegah kebakaran bagi lita dan peralatan elektrik. Berhati-hati ketika menggunakan alat elektrik. Selain itu, selalu menyelenggaranya secara mingguan maupun bulanan. Dan akhir sekali, jangan biarkan peralatan elektrik terlalu panas. Langkah-langkah mencegah kebakaran bagi fuse dan pemutus lita. Yang pertama, jika bekalan terputus, kenal pasti masalah sebelum menukar fuse. Yang kedua, pastikan rintangan fuse adalah sama seperti yang diperlukan. Yang ketiga, elakkan menggunakan fuse yang tidak diiktiraf. Yang keempat, elakkan dari menggunakan perkakas elektrik secara berterusan. Kemudian, gunakan lampu yang mempunyai tahap pengaliran yang sesuai sahaja. Selain itu, memeriksa semua penyambungan elektrik. Dan akhir sekali, kenal pasti kedudukan perkakas yang sedang digunakan agar pengaliran haba berjalan dengan lancar. Langkah-langkah mencegah kebakaran bagi cecair mudah terbakar. Yang pertama, jauhkan semua bekas bertekanan. Yang kedua, simpan di tempat yang selamat. Yang ketiga, letakkan bekas isian cecair mudah bakar ke lantai sebelum mengisinya. Yang terakhir, jangan merokok atau menyalakan rokok semasa mengisi minyak. Mengantuk ke tu? Tunggu sekejap, kami ada nak tunjukkan sesuatu. Di sini, kami ada selitkan satu video cara-cara memadam api. Sekian daripada kami, kumpulan 6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.